Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 9 Oktober bersama saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Dan berikut tajuk utama malam ini. Wanita dirogol di tempat pembuangan sampah. Hampir semua hotspot Kedah dinaiki air. Seorang buruh dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan 3 sebatan selepas Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu hari ini menolak rayuan dan sabitan tertuduh atas dakwaan merogol seorang wanita yang sedang mengandung 7 bulan. Hakim Datuk Hassan Abdul Ghani mengekalkan hukuman dan sabitan kesalahan yang diputuskan oleh Mahkamah Session Kemaman terhadap Muhammad Sukri Jaafar 43 sebelum ini. Mengikut pertuduhan, Muhammad Sukri didakwa telah merogol seorang wanita yang berusia 20 tahun. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu pada 25 Oktober 2019 di kawasan hutan berhampiran Jalan Mak Cili Ibok Cukai Kemaman jam 10 pagi. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan. Mahkamah kemudian memerintahkan hukuman tersebut berkuat kuasa hari ini. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Aisyah Muhammad manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Nazir Abdullah. Terdahulu media melaporkan tindakan wanita menumpang kereta lelaki tidak dikenali membawa padah apabila dia dirogol individu terbabit di kawasan pembuangan sampah. Kejadian berlaku ketika mangsa menunggu bas di perhentian bas di kampung itu untuk ke rumah kakaknya di kampung Gong Limau Cukai. Bagaimanapun, mangsa yang menunggu bas didatangi seorang lelaki memandu kereta Proton Saga yang mempelawa menaiki kenderaannya sebelum merogol mangsa. Manakala di Pulau Pinang, padah memaki hamun seorang anggota polis, seorang pemandu lori didenda RM100 oleh Mahkamah Majistret Bukit Mertajam. Magistrate Muhammad Harith Muhammad Mazlan menjatuhkan hukuman tersebut selepas S. Hariram, 37 tahun didapati bersalah. Jika gagal membayar denda tersebut, tertuduh boleh dipenjara selama 3 bulan. Mengikut pertuduhan, dia didakwa telah memaki hamun anggota polis dengan sengaja berkata-kata kesat di tepi jalan. Kesalahan itu didakwa dilakukan bersebelahan perumahan TNB di Jalan Baru Perai kira-kira jam 4.20 petang pada 6 Oktober lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM100. Kes tersebut dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Anis Suhada Rosli manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Berdasarkan fakta kes, anggota polis mengarahkan tertuduh berhenti di tepi jalan selepas ternampak dia melanggar lampu isyarat merah. Dia telah bertindak agresif dan mengeluarkan kata-kata hinaan serta provokasi selepas polis mengeluarkan saman. 1,336 kes penyeludupan membabitkan barang kawalan di sempadan Malaysia Thailand berjaya ditumpaskan. Rampasan barang itu dengan anggaran nilai hampir RM194 juta dilakukan sejak 3 tahun lepas. Dan kita tahu banyak di sempadan ini adalah banyak barang-barang kawalan kita yang keluar ke negara jiran. Jadi kerjasama strategik antara pasukan Polis Marine dan juga KPDN ini adalah amat perlu untuk menentukan kedua-dua agensi dapat menguasakan Akta Kawalan Kebakaran untuk membendung aktiviti penyeludupan dan keterisan barang-barang kawalan ke negara jiran. Dan objektif kedua mencerat kerjasama strategi ini adalah untuk mencegah isu-isu keterisan barang kawalan terutamanya di kawasan sempadan dan perairan negara. Sebenarnya kita tahu banyak nilai rampasan yang tinggi, banyak barang-barang kawalan yang keluar ke negara jiran yang kita tahu jumlah kerugiannya adalah sampai ke jumlah berbilion ringgit. Beliau berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat kerjasama strategik antara pasukan polis Marine dan KPDN yang turut dihadiri Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasa Pencegahan KPDN Aris Mamat di Kota Baru siang tadi. Ketika ditanya mengenai isu penyelewengan diesel di tengah laut, Nur Zaid berkata ia kes terpencil. Namun pihaknya sentiasa menjalankan perkongsian maklumat dengan KPDN bagi memastikan isu tersebut dapat diatasi. Tambahnya, penyelewengan bahan bakar tidak banyak berlaku di laut. Sebaliknya, membabitkan Sungai Golok dan dilakukan sedikit menggunakan bot.
Sementara itu, kegiatan seleweng diesel berkurangan selepas penyasaran subsidi dilaksanakan pada Jun lalu. Pemantauan pihak berkuasa di stesen minyak juga mendapati khususnya berhampiran sempadan negara berlaku penurunan hampir separuh dari jualan bahan bakar itu. Semenjak daripada kerajaan menyasarkan subsidi ini, rasionalisasi, kita ada buat pemantauan contoh di Kelantan di beberapa stesen minyak. Terdapati kes yang melibatkan penyelewengan diesel ini dah berkurangan. Dah kalau kita pantau, jualan tu dah separuh daripada apa yang sebelum ni. Itu yang kita dah adalah penurunan kes berkenaan. Tetapi dia beralih kepada petrol pula. Itu yang berlaku sekarang. Tambah Aris, pihaknya sentiasa menjalankan rondaan serta pemantauan terutama di stesen petrol di sempadan bagi memastikan isu penyelewengan bahan bakar bersubsidi ini dapat dibendung. Dalam perkembangan sama, Aris berkata inisiatif pemasangan CCTV di stesen minyak seperti yang dicadangkan sebelum ini masih di peringkat perbincangan dan akan mengambil masa kerana ia membabitkan aspek perundangan. Hampir kesemua 114 hotspot yang telah dikenal pasti di Kedah telah dinaiki air. Ia susulan gelombang ketiga banjir yang melanda negeri itu sejak Sabtu lalu. Semua lokasi panas itu melibatkan daerah Baling, Sik, Padang Terap, Kubang Pasu, Langkawi, Kota Star, Pendang, Yan, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baharu. So pada ketika ini terdapat 8 lokasi 8 anak sungai yang telah melebihi paras bahaya, iaitu saya sebutkan yang pertama iaitu di Sungai Padang Pasir, kedua di Sungai Bata, ketiga di Sungai Perik, keempat di Sungai Kepala Batas, kelima di Sungai Taman Aman, keenam di Sungai Jambatan Tar, ketujuh di Sungai Kubu Panjang dan ke-8 di Sungai Pendang lah. Kesemua ini paras sungai telah melepasi paras bahaya lah. Dan yang paling kritikal seperti yang semua boleh lihat di Sungai Taman Aman ni lah, di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan jalan besar pun sudah mula air terdapat limpahan di beberapa gigi-gigi jalan lah. Katanya sebanyak 21 pusat pemindahan sementara PPS telah diaktifkan di 5 daerah di Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Baling dan Pendang. Beliau berkata punca peningkatan air yang mendadak di beberapa kawasan itu adalah disebabkan oleh hujan lebat pada waktu petang sehingga malam dan melebihi paras normal. Sementara itu, mangsa banjir dari Kampung Alor Madi, Muhammad Rizal Ramli berkata dia mengalami kerugian lebih RM2,000 selepas rumahnya dinaiki air 3 kali sejak 17 September lalu. Bulan ni kali ketiga. Ya. 3 kali Ahad, 3 kali ni air masuk rumah. Perabot lah kebanyakan. Kalau yang kayu solid ni tak ada masalah. Perabot naik chipboard ni Tak ada selamat ah. Dia naik cepat kan? naik cepat. Pukul 11 masuk, 12 dah penuh. Sejam dah penuh di belakang. Yang rosak macam tu lah yang rosaknya tu. Yang ni kapet dah buang lah yang kali pertama tu. Letih, memang letih lah. Tapi nak buat macam mana, benda kena ni juga, nak beli pun banyak model juga nak pakai. Kena selamat jugalah. Dalam pada itu, APM Kedah telah bersedia untuk segala kemungkinan termasuk ramalan air pasang yang dijangka berlaku pada 18 hingga 20 Oktober depan. Pasangan diuji perceraian, jangan sebar aib masing-masing. Alhamdulillah bertemu kembali. Pasangan yang diuji dengan perceraian tidak perlu menghibahkan aib masing-masing. Pendakwah Nur Akidah Mawardi berkata setiap kekurangan, kelemahan atau kecelaan suami atau isteri wajib ditutup dan tidak boleh dicanangkan, terutama selepas perpisahan.
seseorang yang suka menyebarkan aib pasangannya pada tempat yang tidak betul, maka di sini ada satu ancaman yang mana Nabi SAW menyatakan, diriwayatkan daripada Abu Qatadah, Nabi sebut orang yang membuka aib pasangannya, Allah akan mengikatnya dengan ular besar pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ya, inilah yang ada dalam riwayat Ahmad. Tambahnya, tindakan membuka aib perlu ada sebabnya, seperti untuk mendapatkan keadilan, namun perlulah berhubung dengan pihak berautoriti. Bagaimanapun, setiap pasangan juga tidak boleh melanggar perjanjian yang disepakati ketika prosedur mahkamah. Ada segelintirnya bila dia melanggar perjanjian di mahkamah, contoh berjanji tak nak buka aib, tak nak fitnah, tapi buat juga, maka yang menyebarkan aib, yang membuka fitnah itu, maka dia boleh dikenakan penjara. Tapi kalau tak nak penjara, maka nanti kena nihalah senaraikan bukti-bukti ataupun senaraikan kenapa perlu membuka aib. Kalau mahkamah terima, maka tak adalah masuk penjara. Tapi bab enakmen kita beri kepada peguam-peguam yang bertauliah untuk berkata-kata. Dalam pada itu, Nur Akidah turut memberi nasihat perlunya ada matlamat dalam perkahwinan. Jika tidak, ia akan membawa kepada ketidaksefahaman dan perpisahan. Punca-punca penceraian tu perlu kukuhlah. Ya, kalau kata betul tak bagi nafkah, maka kita perempuan perlukan pengadilan. Kita boleh tuntut nafkah. Kalaulah lelaki itu telah membayarkan segala nafkah dalam keadaan nafkah yang cukup, maksudnya yang berkemampuan untuk si suami, bukan nafkah untuk si isteri. Kemampuan isteri, bukan, mengikut kepada kemampuan suami. Begitulah yang disebutkan dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7. Sehubungan itu, beliau berharap agar setiap pasangan sentiasa faham dan ikhlas dalam membina ibadah rumah tangga. Tidak perlu taksub atau ekstrim dalam menyatakan kecintaan kepada negara, termasuk dalam urusan agama. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan melampau itu boleh mendatangkan kesan buruk kepada masyarakat serta boleh menggugat ketenteraman negara. Namun begitu, dalam konteks program jelajah hubul watan ini, kita ingin memberikan penekanan dari aspek Al-Quran, As-Sunnah, dari ajaran Islam itu, bagaimanakah kefahaman hubul watan yang sebenar. Kerana di dalam konteks Malaysia pada hari ini, ada juga mereka yang hubul watan, yang mereka cintakan negara tetapi ekstrim. Ada juga mereka yang cintakan negara tetapi hulu ataupun melampau. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Jelajah Hubul Watan peringkat Negeri Sembilan 2024 anjuran Nadwah Ulama dan Ilmuwan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Nuim Yadim di Dewan Majlis Bandaraya Seremban. Tambahnya, konsep Hubul Watan atau cintakan negara perlu ditanam terutama dalam golongan muda, namun ia perlulah bersederhana serta sentiasa bertoleransi dalam kehidupan pelbagai kaum dan agama. Satu juzuk sehari. Itu formula hafazan Puteri Aminah Muhammad Hanif, 22 tahun, dalam mempersiapkan diri menghadapi pertandingan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA ke-64. Peserta berasal dari Kelantan itu berkata MTHQA ini merupakan penyertaan kali pertamanya. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. Anak sulung dari 5 orang beradik itu berkata, teknik hafalan daripada bekas gurunya, Allahyarham Haji Abdullah Haji Daud, turut diterapkan sehingga ke hari ini. Ulangan saya tu ulangan yang tak memberatkan lah. Maksudnya saya dapat mengulang satu juzuk sehari sehingga 10 juzuk sehari. Tanpa saya lihat pada mushaf. Jadi kalau orang tanya persediaan ni bukan sekarang tapi daripada awal hafal lagi. Jelas Puteri Aminah selain menghafaz, nasihat dan pengorbanan kedua ibu bapanya sejak di bangku sekolah menjadi dorongan buatnya sehingga dia berjaya terpilih menjadi wakil Malaysia dalam kategori hafazan bagi perempuan tahun ini.
Umi Abi banyak bagi nasihat Kak Mina, kata hafallah Kak Long Al-Quran ni sebab Umi Abi nak Kak Long di akhirat nanti dapat duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah dorongan yang pertama membuatkan saya nak hafal Al-Quran. Puteri Aminah yang tersenarai di antara 10 terbaik dalam Dubai Quran Competition 2024 pada September baru-baru ini berkata, cabaran dan dugaan kesihatan yang ditempuh sebelum melangkah ke pentas antarabangsa sama sekali tidak mematahkan semangatnya. Katanya, penyertaan dalam kategori hafazan itu diniatkan kerana Allah. Sementara itu, 8 lagi peserta pendengarkan bacaan mereka pada malam keempat pada MTHQA ke-64. Antara yang mendapat perhatian pada malam berkenaan, Khari dari Palestin, Motaz Hafzi Yassin Abu Snaina. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Motaz yang memakai kafiah sebagai tanda solidariti untuk rakyat Gaza yang kini dilanda perang membuka tirai malam keempat majlis tilawah ini. Selain Motaz Hafzi, 7 lagi peserta adalah Qori dari Brunei, pengiran Muhammad Amirul Aiman, pengiran Marzuki, serta Qoriah dari Bosnia, Herzegovina Nejla Cajlakovic yang turut mengalunkan bacaan mereka. Selain itu, Ahmed Suhail, Muhammad Muhsin, Qori dari Sri Lanka, Ali Muhammad Saleh, Tanzania, Muhammad Zubair Bardai, Afrika Selatan, Tornias L, Kemboja dan Chantavilai Sofamvong, Laos juga memperdengarkan bacaan masing-masing. Bertemakan Al-Falah Pemacu Malaysia Madani MTHQA ke-64 disertai 92 peserta dari 71 negara yang terdiri daripada 53 peserta tilawah dan 39 hafazan. Israel usir penduduk Gaza macam anak ayam. Alhamdulillah bertemu kembali. Kita beralih ke perkembangan luar negara. Kekejaman Israel terus tidak dapat dibendung. Penduduk yang menetap sementara di sekolah Fallujah Jabalia diarahkan tentera Zionis berpindah dalam tempoh 5 minit sebelum peluru dan bom dilepaskan. Menurut seorang wanita, dia hanya sempat membawa beg galas bersama anaknya kerana ketika itu bom telah mula dijatuhkan dan peluru penyerang hendap telah berterbangan. Tindakan tentera Israel yang hanya memberi jangka masa singkat kepada penduduk Gaza itu menyalahi undang-undang perang yang telah lama dilanggar IDF Zionis. Menurut Manar Al-Bayar, dia telah menduduki sekolah Al-Fallujah dengan selamat sejak setahun lalu. Namun Israel terus menggila dengan tidak membenarkan penduduk di situ hidup dengan aman. رنوا علينا قالوا لنا اخلوا مدرسة الفلوجة وشفت قالوا لنا 5 دقائق ومعاكم على طول. وين نروح؟ جنوب غزة قاعدين بقتلوهم هناك وباخذوهم، وغرب غزة قاعدين برموا قذايف على الناس. وين نروح يا ربي؟ وين نروح؟ حسبنا الله ونعم الوكيل على اللي كان السبب، مش مكفي اللي شفناه. Sementara itu, jurucakap Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa Sarah Davis berkata, amat sukar bagi penduduk bergerak ke kawasan yang petanya telah berubah. Pasukan kemanusiaan sukar untuk membantu mereka berdasarkan peta yang ada kerana ia sudah berubah setiap hari sejak 7 Oktober tahun lalu. Namun kesukaran yang dihadapi penduduk tetap sama, malah lebih parah. Any evacuation order given, it has to be done a certain way. It has to have safe passage for civilians to leave. There are certain obligations that an evacuating party needs to meet when issuing these. I think it's very different when you're on the ground, and I would assume for civilians here also to even know where this humanitarian, where this IDF unilaterally decided humanitarian zone begins and ends. You know, there are no street signs here. There are no distinguishing features in many places. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi amaran kepada rakyat Lubnan agar membebaskan negara mereka daripada Hezbollah jika tidak mahu menjadi seperti Gaza. Netanyahu menegaskan Lubnan masih mempunyai peluang untuk berbuat demikian sebelum terjerumus dalam kancah perang yang panjang. You have an opportunity to save Lebanon
before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see in Gaza. It doesn't have to be that way. Each of you can take a step for your future, even a small step. You can make a difference. Netanyahu mendakwa tentera Israel sedang mengusir kumpulan Hizbullah termasuk pemimpin yang menggantikan Hassan Nasrallah. Zionis sudah menyerang pinggir bandar selatan Beirut dengan serangan udara berterusan menyasarkan pemimpin Hizbullah, penempatan tentera dan simpanan senjata. Sabtu lepas sumber Hizbullah berkata komunikasi sudah terputus dengan Hashim Safieddin yang disebut-sebut sebagai pemimpin Hizbullah. Bagaimanapun jurucakap tentera Israel Daniel Hagari tidak mengesahkan sama ada Safieddin sudah dibunuh. Sementara itu tentera Israel mengeluarkan amaran kepada penduduk di selatan Lebanon agar berpindah. Ketika ini 58,898 penduduk di selatan telah hilang tempat tinggal dan melarikan diri ke utara. Pihak berkuasa Lebanon berkata lebih 1.2 juta orang telah kehilangan tempat tinggal dan ada yang terpaksa tidur di jalan dan taman awam. Sementara itu, Benjamin Netanyahu mendabik dada mengesahkan dia bakal pengganti pemimpin Hezbollah yang terbunuh, Hassan Nasrallah, maut di tangan tentera udara Israel. Namun, pemimpin yang paling dikecam dunia itu tidak mendedahkan dua nama individu tersebut. Tentera Israel berkata serangan udara terhadap kubu bawah tanah Hizbullah di selatan Lebanon dalam tempoh 24 jam sebelum ini membunuh sekurang-kurangnya 50 pejuang termasuk 6 komander dan pegawai wilayah. Mereka juga mendakwa sudah menghantar division ke-146 ke selatan Lebanon dan memperluaskan operasi darat terhadap Hizbullah dari tenggara Lebanon ke barat dayanya. Sementara itu, dua negara Arab Mesir dan Jordan menyokong tindakan Lebanon dalam berdepan pencerobohan Israel. ونرى الوضع في لبنان أيضا يزداد خطورة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان ورفض إسرائيل حتى ما طلبه منها حلفائها الولايات المتحدة وفرنسا لناحية التوافق على وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوم يتم خلاله بحث تطبيق القرار 1701 والذهاب باتجاه تهدئة شاملة. كما أكدنا أيضا على الأهمية البالغة للحفاظ على قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة وعدم المساس بها. Sekian berita Al Hijrah untuk malam ini. Saya Aziza Arifin dan juru bahasa isyarat Amin Zuhaidi Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam.